ambil faedah daripada ayat yang kita baca. Yang pertama Allah kata apa? Wa yauma taqumus sa'ah yakhsarul mubtilun. Pada hari terjadinya kiamat, menyesalah orang-orang yang berpegang dengan ajaran yang batil, ajaran yang tak ada faedah. Kata Ibnu Abi Hatim dalam tafsir dia, Ibnu Abi Hatim kata apa? Qadima Sufyanus Tsauriyul Madinah. Sufyanus Tsauri seorang ulama tabi'in, ulama salafus salih. Dia mari ke Madinah. Fasami al-Ma'afiriyya yatakallam. Dia masuk dalam masjid, dia dengar ada seorang Ma'afiri ni, nama kumpulan itu Ma'afiri, bercakap bi ba'dhi ma yudhiku bihin nas. Cakap lucu, lawak, habis orang suka. Faqala, kata Sufyan, ya Syekh. Sufyan ulama besar, dia tegur, Syekh, ama alimta anna lillahi yawman, mu tak ingat ke Allah Ta'ala ada sebut dalam Quran satu hari yakhsaru fihil mubtilun. Mu tak ingat kepada hari orang-orang yang buat benda yang tak baik akan menyesal pada hari itu. Jadi aku duduk dalam masjid ni tak payah duduk ketawa-ketawa, duduk buat berketawa bersuka-suka di sini. Di sini tempat orang mencari keinsafan, orang yang nak dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Maka itulah kata fama zalat tu'rafu fil ma'afiri hatta lahiqa billahi Azza wa Jalla. Selepas daripada itu orang tu pun jadi baik sehingga dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Asar ini diriwayat oleh Imam Ibnu Katsir. Mana kita ni kadang-kadang ada setengah penceramah dipanggil penceramah lawak. Kalau dia ceramah orang suka ya, suka tak ada apa. Cuma kita sekali-sekala mencuit, orang panggil lawak yang kecil, sekadar orang senyum sikit, itu dimaafkan, wa ila mengatuk. Tapi kalau kita duduk melawak ya dalam masjid, dia ada dua. Satu melawak ni maknanya anak nakal. Satu lagi belawak. Belawak ni, bahasa kata-kata belawak, bawa cerita palsu, hadis palsu, bawa cerita pada masyarakat, duk bawa cerita cerita-cerita karut daripada guru yang tak tahu siapa dia. Ini juga termasuk dalam belawak. Jadi kita ada dua, sama ada melawak atau belawak. Jadi dua-dua tu tidak boleh. Jadi kalau kita ceramah dengan betul fakta ilmiah. Kalau orang tersuka sikit-sikit, itu di antara perkara yang insya-Allah tidak di antara perkara yang dimaafkan. Tapi jangan majlis ilmu jadi majlis lawak jenaka, jangan. Sebab itulah bila orang ni pergi majlis lawak ni, bini dia balik, ustaz kata apa tadi mu abahmu? Orang kata apa abahmu? Ayahmu? Ustaz kata apa tadi? Sedap ceramah hal ni. Suka pak cerah. Hak dia kata ilmunya, atau dia ingat suka. Jangan main. Jadi betul. Jadi kita sekali-sekala kita cuik untuk hilang mengantuk. Tapi janganlah majlis kita jadi majlis lawak, sebagian ditegur oleh Imam Sufyanus Tsauri rahimahullah. Faedah yang kedua, wa tara kullu ummatin jasiyah. Mu tengok orang pada hari itu terduduk di atas lutut, tak boleh nak bergerak, tak berani nak berjalan. Kata di ulama tadabbur, wasafa ta'ala syiddata yaumil qiyamah wa haula. Allah Ta'ala gambarkan di sini huru-haranya hari kiamat. Susahnya kita hari kiamat. Sampai peringkat anak lari daripada ayah, mak ayah lari daripada anak, suami tak cari isteri, bini tak cari suami. Untuk apa cerita ni? Apa faedah? Liyahzarahul ibad, supaya kita mengambil langkah berjaga-jaga, takut, wa yasta'iddulah, dan kita membuat persiapan untuk hari yang cukup menakutkan itu. Apa dia persiapan? Buat amalan yang baik, tinggalkan yang buruk, taubat daripada dosa-dosa yang lepas yang telah kita tersalah. Jangan. Dosa kita, ialah kita ni manusia. Datuk kita pun bersalah, Tok Adam bersalah dulu, anak cucu juga bersalah. Tapi
biarlah kita sentiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Taubat. Nabi sendiri ajar kepada kita beristighfar. Allahumma inni atub ilaika astaghfiruka wa atub ilaik 100 kali, 70 kali satu majlis. Tak kalah kita yang memang confirm bersalah ini tak mau taubat, main. Buat persiapan pada hari yang manusia akan terduduk di atas lutut. Jadi tak kalah kita nak lara lagi dalam suasana peringatan daripada Allah Azza wa Jalla yang cukup besar ini. Faedah yang ketiga, masih lagi dalam ayat yang sama. Wa tara kullu ummatin jasiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabiha, anna kullu ummatin, setiap kumpulan ada kelompok dia. Kumpulan ada kelompok dia. Kullu ummatin takunu wahdaha. Kelompok orang beriman sini. Orang beriman yang derhaka sini. Nauzubillah. Orang kafir sini. Kafir yang apa ni, lawan Nabi secara direct ni, geng-geng Abu Jahal lain pula. Itu yang dikatakan wa tara kullu ummatin, makna setiap kumpulan ada. Habis kita nak masuk kumpulan mana? Bila seorang badui mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kiamat, Nabi kata, apa persiapan kamu? Dia kata, tak ada persiapannya, aku sayang kepada Allah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata, anta ma'aman ahbabta, kamu dibangkit hari kiamat, kamu duduk dalam kelompok orang yang kamu sayang. Kita sayang siapa? Sayang kepada Allah, sayang ke Rasul, kita duduk di bawah panji-panji Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi nak sayang ke Nabi, ikut sunnah Nabi. Jangan ikut replika gambar capa Nabi. Itu lain. Ni setengah orang ni tanya tanda sayang ke Nabi, ambil gambar-gambar gantung sana sini, tapi bila orang ajar bab sunnah tak jadi. Orang ajar bab sunnah tak apa nak ikut. Jangan. Jadi kedudukan mereka pada hari kiamat itu, kedudukan mereka pada hari kiamat. Ni tanda sikit poin lain dia. Al-jusu 'ala rukab. Terduduk di atas lutut ini untuk orang takut. Tapi ada ulama tafsir kata bukan sahaja orang kafir, orang beriman juga terduduk kerana terlalu takut. Kenapa orang beriman duduk juga? Jawab dianya, waktu tu semua dalam keadaan ketakutan, tetapi yang membezanya selepas daripada itu. Bila dipanggil terima surat, orang mukmin terima surat tangan kanan, alhamdulillah, gembira, ha umqra'u kitabiyah, aku dapat surat yang begitu baik. Barulah dia pergi cari keluarga dia, nak baca surat, nak tengok, nak tunjuk. Macam kita lah juga, sebelum terima keputusan peperiksaan, takut, pucak muka tak apa nak cakap, pengak boleh surat, oi 10A, melompat, suka, gembira. Jadi pada saat itu semua orang tunduk atas lutut, semua dalam keadaan takut, cemas. Bila dipanggil menerima surat amalan di sebelah tangan kanan, barulah kita bangun, gembira, rasa hilang kecemasan. Alhamdulillah. Faedah yang keempat, hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq. Aku ni akan bercakap, menyatakan yang benar. Ayat ini menjadi hujah. Menjadi hujah bahawa tulisan itu telah ditulis. Untuk hujah menolak pandangan Mu'tazilah, kumpulan ajaran sesat ni, Mu'tazilah dan Qadariyah, yang mengingkari tulisan sebelum berlaku. Dia kata tak ada, bila berlaku baru malaikat tulis. Tak, kita Ahlus Sunnah kata tak, sudah ada dalam Lauhil Mahfuz, benda ni akan terjadi sekian-sekian. Satu. Dalam isu yang kedua, dalam ayat ni yantiqu alaikum, Allah Ta'ala kata berkata-kata, bercakap. Jadi ayat ini memberi kepada kita amaran bahawa tulisan, share, like termasuk dalam termasuk dalam percakapan yang diambil kira dosa pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan nak pahala, share yang baik-baik. Yang kita tak pasti kesahihannya, jangan di-share. Tanya dulu orang. Bila sebab tanya orang ni, saya pun pagi ni nak istihar, memohon maaf kepada penanya-penanya yang saya tak dapat nak jawab. Ramai orang, ustaz, cuba tengok video ni, sahih kau tarik saya nak sebar. Tak mampu kita. Setiap masa duk buka video yang tuan hantar. Kalau hantar soalan sepatah dua, cepat kita boleh respon. Sah tak sah, boleh tak boleh. Tapi kalau dia bagi video,
Saya ni Abu Anas ni, perangai kita tak suka tengok video-video yang boleh menimbulkan perasaan tak baik kepada orang, terutama sekali pendakwah-pendakwah lain. Jadi kalau tuan nak tahu juga soalan dengar video tu, tulis skrip hantar mari. Orang hantar voice call pun saya tak apa nak dengar. Kalau nak cakap dengan kita, WhatsApp ni tulis, kecuali darurat sangat. Sebab kita kadang-kadang kita duduk dalam majlis, macam mana kita nak buka suara orang, kita duduk dalam majlis. Kalau berbaca slow-slow tu boleh lah. Jadi baik. Maknanya kita bah di sini yantiqu, dia boleh bercakap walaupun dalam tulisan. Allahul musta'an. Yang terakhir, ayat kita yang terakhir, fa ammal ladzina amanu wa amilus solihat, orang yang baik-baik, orang yang soleh-soleh, maka mereka akan masuk layak menerima limpahan rahmat Allah Azza wa Jalla, menerima kurniaan Allah Azza wa Jalla. Pada ketika itu mereka akan dapat keampunan Allah, dan mereka akan dapat apa? Dapat masuk di dalam syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di sini tulis, sebagian ulama mengatakan fa ammal ladzina amanu wa amilus solihat, orang yang beriman dia buat amal soleh. Tidak semestinya orang beriman itu langsung tak ada dosa. Tidak semestinya orang beriman itu mesti tak berdosa. Sebab tu Allah Ta'ala kata fa ammal ladzina amanu wa amilus solihat wa lam yuznibu, dia tak kata yang tidak berdosa. Berdosa, tapi berdosa mereka bertaubat, mereka beristighfar. Nabi kata apa kepada seorang sahabat yang mari tanya dia tentang dia tersalah buat dosa? Nabi kata, bukankah qad sama wa salla, bukankah kamu dah salat, kamu dah puasa, Allah Ta'ala hilangkan dosa kamu itu. Bermakna orang yang bukan bermaksud orang mukmin langsung tak ada dosa. Dia berdosa, tapi dosa dia itulah yang menyebabkan dia insaf, dia menyesal, dia sedar, dia tahu dia bersalah, dia minta doa, minta istighfar, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia, dan dia layak untuk masuk di bawah rahmat limpah kurniaan Allah Azza wa Jalla, dan orang ini juga dapat ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Jadi tamat setakat itu dulu. Ada pun orang jahat, kita tak mau campur dalam dengan orang baik. InsyaAllah kita sambung dalam siri yang akan datang. Wa ammal ladzina kafaru, ada pun orang kafir, apa akan jadi kepada mereka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.